guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempa dan panas. Seakan-akan Parti PAS ini punya dua camp, sahabat semua. Saling berbeza pendapat ya berkaitan dengan JSBH. Isu panas dan hangat yang sedang hangat juga diperkatakan oleh rakyat Malaysia. Kenapa begitu, sahabat semua? Kerana seakan-akan ya ada pemimpin daripada PAS ini bersetuju ya untuk kumpulan JSBH ini disiasat hingga ke akar umbi, katanya ya Ketua Penerangan PAS. Tetapi berbeza pula dengan timbalan Presiden PAS, Setiausaha PAS yang seakan-akan membantah ya untuk siasatan dilakukan ya terhadap JSBH ini. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda berkaitan isu ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita lihat kenyataan media ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia, tidak senada isu JSBH, wujud dua camp dalam PAS. Itu satu persoalan. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini yang sepetik daripada Harapan Daily menyatakan PAS kini dilihat mempunyai dua camp. Ya, pimpinan apabila berbeza pendirian berhubung isu Global Equine Service and Business Holding GISBH. Tiga pemimpin tertinggi PAS telah memberikan pandangan berbeza mengenai pertubuhan yang sudah pun diputuskan sebagai kumpulan ajaran sesat oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis. Semalam, timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menggesa masyarakat berhenti daripada menghukum selagi kes membabitkan JSBH belum diputuskan oleh mahkamah. Katanya, seharusnya kita perlu membiarkan siasatan lengkap oleh pihak polis, agensi penyiasat, badan berautoriti agama sehinggalah keputusan daripada mahkamah. Budaya membuat keputusan sebelum mahkamah memutuskan suatu perkara sepatutnya dihentikan, katanya menerusi kenyataan. Pendirian ahli Parlimen Kubang kerana itu dilihat hampir senada dengan Setiausaha Agung PAS, ya Taqiyuddin Hasan, yang meminta tindakan terhadap JSBH dibuat secara cermat dan teliti supaya tidak menghukum ahli yang tidak bersalah. Jadi menerusi kenyataannya, pada 22 September yang lalu, Taqiyuddin berkata, partinya percaya sisi-sisi positif JSBH termasuk jaringan perniagaan yang luas hendaklah dipelihara dan dilindungi daripada tindakan terburu-buru dan tidak adil. Jelasnya, tindakan tidak adil terhadap JSBH itu mungkin berpunca daripada sentimen melulu, prasangka, persaingan perniagaan atau agenda politik tertentu pihak yang dianggapnya mahu menangguk di air keruh. Namun PAS dilihat tidak sependapat berhubung isu JSBH yang kini berdepan dengan 4 akta setakat ini, yaitu Akta Kanak-Kanak tahun 2001, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, dan juga Akta Kanun Keseksaan. Jadi sehari selepas kenyataan Taqiyuddin yang mengundang kecaman orang ramai, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari pula bersuara. Wakil rakyat bagi Parlimen Pasir Mas itu menggesa pihak berkuasa untuk membenteras penyelewengan JSBH hingga ke akar umbi. Bahkan Fadli mempersoalkan kegagalan pihak berkuasa agama mengesan kegiatan kumpulan terbabit sejak dari awal lagi. Dalam masa yang sama, sikap pemimpin PAS yang masih ada seperti yang mempertahankan JSBH mengundang tanda tanya orang ramai. Hal ini memandangkan sudah ramai bekas pengikut JSBH mendedahkan pelbagai keburukan dan apa yang berlaku dalam kumpulan itu, termasuk tidak memberikan gaji kepada pekerja mereka. Isu JSBH heboh diperkatakan selepas polis melancarkan Ops Global pada awal September lalu dengan menyerbu rumah amal di kendalian syarikat itu yang didakwa melakukan penderaan, pengabaian serta salah laku seksual. Hasil serbuan itu seramai 572 mangsa berjadi selamatkan, selain membawa kepada penahanan 359 pengikut JSBH termasuklah pengurusan tertinggi syarikat tersebut. Jadi bermula semalam, seramai 24 orang termasuk pengurus yang juga Ketua Pegawai Eksekutif JSBH Datuk Nasiruddin Muhammad Ali direman sambungan lagi 5 hari. Ya, bagi membantu siasatan susulan laporan polis berkaitan JSBH yang dijadikan buruh paksa kumpulan itu. Jadi ini antara kenyataan yang mengejutkan ya, apatah lagi ada pimpinan-pimpinan bersatu ini seakan-akan ya tidak bersetuju, dan yang lagi lain pula pandangannya.
Jadi apa yang tidak kena dengan parti Islam se-Malaysia ini? PAS ini, sahabat-sahabat semua. Ada yang seakan-akan menyokong JSBS, ada pula yang mahukan siasatan dilakukan hingga ke akar umbi. Adakah mereka ini tidak ada kumpulan WhatsApp? Ya, sehingga membuat kenyataan-kenyataan berbeza pandangan dan sebagainya. Jadi agak mengejutkan ya, kenyataan-kenyataan daripada pemimpin PAS ini. Jadi sebelum saya akhiri sahabat semua, menarik juga ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda ya, satu lagi kenyataan ya daripada Ketua Penerangan PAS ini, Ahmad Fazli ya, Ahli Parlimen Pasir Mas. Kalau berkaitan dengan JSBH, dia kata harus disiasat hingga ke akar umbi. Tetapi ini antara komen ya daripada Fadli Sari ini, Ketua Penerangan PAS, selepas mereka mengalami kekalahan yang teruk dalam sejarah ya, apabila kalah di Dewan Undangan Negeri PRK di Dun Mahkota. Katanya kalah di Mahkota tak buat PAS Murayan. Itu antara kenyataan dalil terkini ya daripada pimpinan PAS ini. Aduh, kenapa internet? Jadi PAS Bingkas memberikan reaksi ya selepas seorang pemimpin UMNO menganggap ya mereka berada dalam penafian kerana gagal memenangkan PN di Mahkota minggu lalu. Ya, pada hari bukan minggu lalu, beberapa hari yang lalu lah saya. Dan menurut Ahmad Fazli Sari, PAS tidak meroyan ya apabila kalah dalam sesuatu pilihan raya. Sebaliknya membuat kajian dan proses pasca nilai bagi mencari kelemahan yang ada. Dapatan daripada proses tersebut katanya tidak diwar-warkan kepada umum atau media massa. Samalah ketika UMNO tewas tahun lepas di PRK Kemaman dengan majoriti 37,000 katanya. Oh, pandai pula. Ya, dia cuba untuk mencari alasan. Jadi kami tidak merayalah katanya untuk menagih komen daripada UMNO supaya membuat ulasan. Ya, kenapa seorang bekas Panglima Tentera boleh kalah di medan pilihan raya kecil dengan majoriti teramat besar, katanya melalui media sosial hari ini. Pandai, ini kepakaran PAS nih ya. Mengiringi antara tersebut ialah laporan berita yang disiarkan oleh Malaysia Kini hari ini. Ketua Penerangan PAS Pusat berkata demikian selepas Muhammad Puat Zakasi mendakwa parti pemegang terbabit berada dalam penafian ekoran kekalahan di Mahkota pada Sabtu lalu. Memetik sikap ditunjukkan oleh pengurus CPN Muhyiddin Yassin yang berlapang dada serta Presiden Gerakan Dominic Lau yang menunjukkan kebimbangan terhadap pola penggunaan orang Melayu, PAS mengambil sikap berbeza. Kata Muhammad Puat, para pemimpin PAS berdiam diri manakala petua rasmi itu menganggap keputusan PRK tidak akan memberi kesan kepada PN di peringkat nasional. Jadi PAS ada sindrom deny. Penafian. Mungkin PAS yakin tidak ada kesan pada PAS itu. Kesan buruh hanya pada bersatu. Wahal PAS kalah teruk di pilihan raya kecil di negeri, kata ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu. PN gagal dalam cubanya menawan kerusi Dun Mahkota di Johor dalam pilihan raya kecil yang diadakan 28 September lalu. Calon parti itu Muhammad Haizan Jafar sekadar mengumpul 7,332 undi berbanding Syed Hussein Syed Abdullah yang mendapat 27,941 undi. Pada 2 Disember 2023, calon PAS PN mempertahankan kerusi Parlimen Kemaman apabila Ahmad Samsuri mengalahkan calon UMNO PN Raja Muhammad Apindi, Raja Muhammad Nur dengan beza 37,000 lebih undi. Menteri Besar Terengganu dan Naib Presiden PAS itu memperoleh 64,000 undi berbanding 27,000 undi daripada calon UMNO. PRK Negeri di Kelantan menyaksikan perubahan daripada status quo apabila UMNO PN merampas kursi yang sebelum ini dimenangi PAS Perikatan Nasional Bersatu. Calon parti Kerajaan Zamawi Muhammad Fikri Abdul Ghani mengalahkan Muhammad Rizwadi Ismail dengan majoriti 3,372 undi. Bagaimanapun bagi setiap kursi berkenaan mempunyai jumlah pengundi yang berbeza. Ahmad Fadli berkata sikap yang ditunjukkan Puat hari ini mungkin kesan daripada perjalanan jauh yang dilaluinya selepas menghadiri lawatan sambil belajar sebuah perkedaran ahli parti Komunis Cina di Beijing minggu lalu. Sekali lagi main sentimen. Jadi katanya memang biasa seorang yang menaiki kapal terbang dengan tempoh lama akan mengalami gangguan ritma kesiannya. Ya, ini politik jawapan kanak-kanak lah ya. Dan tapi biasanya orang jet lagi sehari 2 hari, jika sampai seminggu masih jet lagi, nampaknya kesan pembelajaran di sekolah perkedaran ideologi komunis itu mudah-mudahan berkesan, sindir Ahmad Fadli lagi. Itu antara jawapan balas ya. Bagi saya ini jawapan balas seorang yang tidak berpelajaran ya. Mungkin levelnya tu tahap tingkatan 1, mungkin darjah 6 lah ya. Jawapan yang diberikan sindiran
tidak ada kualiti sebagai pembangkang, memalukan. Jadi apa dia? Itu dia sahabat semua. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.